Kalau ada saman, boleh ke nak renew lesen atau nak buat road tax? Yang tu soalan yang famous lah, selalu ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada penonton-penonton channel saya. Hari ni saya nak kongsi sedikit lah mengenai saman antara saman JPJ dengan saman polis. Apa beza dia? Okey, mungkin detail lagi pada saman JPJ lah, sebab saman polis ni ada sedikit yang saya tahulah. Okey, antara dua soalan yang biasa ditanya yang macam tadilah, kalau ada saman boleh tak hidup lesen, nak renew road tax. Okey, dia macam ada setengah saman tu boleh, setengah saman tu memang kena settle dulu baru boleh hidup kan. Okey, macam contoh bagi yang tak ada lesen lagi tapi dah pernah kena saman, baru nak ambil lesen, dia kena settle dulu saman, settle dulu blacklist, baru boleh ambil lesen. Okey, bagi yang dah ada lesen tapi dah kena saman, nak renew, kena settle dulu saman. Okey, macam road tax nak ambil pun tak boleh kalau ada blacklist, kena settle dulu baru boleh ambil road tax. Okey, apa beza saman JPJ dengan saman polis? Kat sini dia tak ada banyak perbezaannya, cuma macam okey, yang contohnya macam saman road tax. Saman road tax kalau JPJ kena naik mahkamah, dia tak boleh settle dekat kaunter, tak boleh bayar dekat kaunter macam biasalah. Macam saman polis, road tax, kesalahan road tax mati, dia boleh bayar di kaunter saman polis lah. Kadang-kadang ada juga yang bawa saman polis tu datang ke kaunter JPJ. Dia tak boleh nak beza lagi saman polis dengan saman JPJ. Dekat saman tu dah terang-terang ditulis polis Diraja Malaysia, tapi ada juga yang datang, biasanya yang tua-tua je lah. Okey, satu lagi perbezaan dia, macam saman lesen, tak ada lesen, JPJ boleh bayar di kaunter, tapi polis kena naik mahkamah. Okey, dekat mana kena saman, dekat situlah kena bayar saman. Kalau polis lah, contoh dia saman tak ada lesen dekat Johor, okey, mahkamah sekian-sekian, time tu lah kena naik mahkamah. Macam JPJ saman road tax kan, tak ada road tax, dekat mana dia kena saman, kat situ dia kena settle juga. Okey, contoh yang ketiga, saman JPJ dengan polis, pemandu dan pemilik kena bagi JPJ. Kalau polis, pemandu saja. Macam contoh saya bawa motor member, tak ada road tax. Okey, tiba-tiba JPJ tahan, tak ada road tax. Okey, saya kena, member saya pun kena sebagai pemilik atas kesalahan membenarkan saya memandu tanpa road tax. Okey, kalau polis, beza dia saya saja yang kena. Kalau polis tahan lah, macam tak ada road tax kan. Okey, saya saja yang kena, pemilik tak kena. Itu beza yang ketiga. Okey, selain daripada tu, macam JPJ ni yang saya tahu dia ada tempoh kenaikan dia. Yang polis saya kurang pastilah. Okey, yang pastinya JPJ dia ada tarikh kenaikan dia. Contoh macam ni bulan 4 saya kena saman tak ada lesen. Okey, harga yang pertamanya contoh 1 hingga 14 hari, 2 minggu, dia akan ada harga dia macam contoh 150. Okey, lepas pada 2 minggu hingga ke 1 bulan, harga dia jadi 200 kalau tak bayar lagi lah. Andai kata tak bayar lagi dalam sebulan tu, sampai ke 2 bulan, harga dia akan naik jadi 250. Okey, dia makin naik. Macam polis saya tak pasti lagi, mungkin ada naik, mungkin ada stay. Okey, kalau saman JPJ ni, dia bagi tempoh 2 bulan saja untuk selesaikan saman. Okey, macam ni bulan 4 sampai bulan 6 dia bagi harga yang tu. Okey, andai kata tak bayar dalam masa 2 bulan, bulan ketiga nanti dia akan bagi tarikh mahkamah lah, siap masa dekat saman tu. Andai kata mahkamah pun tak pergi, automatik dia akan blacklist. Okey, bila dah blacklist, semua urusan dah tak boleh buat, kena settle dulu
baru boleh buat. Nak buat road tax ke, nak buat lesen ke. Okey. 7 kesalahan yang harga dia terus jadi 300. Biasa kalau bayar dekat kaunter maksimum dia 300 lah paling tinggi. Okey, yang 7 kesalahan tu, yang pertama sekali tali pinggang kereta lah. Okey, yang keduanya topi keledar. Naik motor tak pakai topi 300, automatik 300. Macam polis ada yang tak harga 300, dia tak sama dengan saman JPJ. Okey, yang ketiganya langgar lampu isyarat warna merah, traffic light 300. Okey. Yang ketiganya double line, potong double line 300. Yang kelima lebih had laju, yang ni orang panggil kalau JPJ AES, kalau polis speed trap lah. Okey. Yang keenam telefon bimbit, mandu sambil pakai telefon bimbit. Yang ketujuh potong sebelah kiri. Yang ni harga dia automatik 300 kalau buat lah. Dan akan ada mata demerit. Macam contoh mata demerit ni, kalau dah lebih had dia lesen automatik terbatal. Lagi teruk kena test balik. Okey. Yang ni 7 kesalahan mandatory. Okey, kalau nak tahu saman AES ni, apa yang saya tengok dekat highway, dia akan ada 3 signboard sebelum kamera tu. Kalau korang perasan lah, bila naik je dia akan ada 3 signboard. 1, 2, 3. Dulu dia harga dia 150, lepas tu 200, lepas tu 300 dalam masa 2 bulan. Tapi sekarang ni dia automatik direct terus 300. Okey. Lagi satu beza dia, yang JPJ dengan polis ni, AES kalau tak bayar automatik dia blacklist kenderaan. Okey. Kalau saman polis speed trap, dia tak blacklist, lagi tak tanda tangan. Sebabnya dia surat tu by post kan. Jadi tanda tangan tak perlulah. Macam contoh ada 10 saman speed trap, saman polis, dia tak blacklist. Melainkan bila bawa lah apa-apa, tapi tiba-tiba polis tahan, kita ada kesalahan, kita tanda tangan. Bila dah ada satu tu, dia akan keluarkan lah semua saman. Dia panggil warrant tangkap lah panggil. Dia akan keluarkan 10 saman speed trap tu, tanda tangan. Kalau tak settle, dia blacklist. Itu bahaya saman tanda tangan polis ni, dia boleh blacklist. Okey. Macam saman JPJ, dia setengah dia ada saman pemandu, ada saman pemilik. Ada setengah saman tu dia pemandu sahaja. Macam contoh nombor plate, lesen tamat tempoh, yang tu untuk pemandu sahaja. Okey, pemilik tak kena. Ada macam contoh lebih muatan, bawa muatan tinggi, yang tu owner pun kena, pemandu pun kena, dua-dua sekali. Yang paling mahalnya saman lari daripada timbang lah. Lari timbang, bawa lebih terlampau tinggi, berat terlebih 30%, yang tu automatik mahkamah. Dan paling kurang pun 2,000 lah, paling murah sekali. Paling murah sekali 2,000. Nak tak nak kena settle jugalah. Okey. Okey, yang seterusnya beza dia saman polis dengan JPJ ni, contoh blacklist. Okey, bila kena kenderaan tu, JPJ dia akan blacklist kenderaan tu saja. Macam polis, dia akan blacklist atas IC. Contoh ada 5 kenderaan, satu dah blacklist, satu ni atas nama owner sama lah. Jadi nak buat road tax yang lain tak boleh, dia kena settle juga sama yang nombor plate lain. Okey, itu polis dia blacklist atas IC. Okey, macam JPJ dia akan blacklist satu tu saja, yang kenderaan tu kena saman, kenderaan tu saja yang kena saman. Untuk maklumat semua, sepenuh hari JPJ ni, JPJ ada buat diskaun lah 70% untuk pembayaran saman. Jadi tak silap saya sampai 12 Jun
2021 last kali. Jadi bagi saya kalau ada yang kena saman tu baik settle lah sebelum tamat diskaun ni. Ni kali kedua, sebelum masa PKP sekali, ni kali kedua buat diskaun 70%. So bagi saya kalau 300 tu dia akan jadi 90. 300 tu bagi saya memang banyak lah, sebabnya boleh sebulan pun boleh pakai untuk belanja hari-hari kan. So 90 jadi 90 tu paling maksimum lah. Kalau paling tinggi contoh 300 jadi 90. Okay, mana yang kena saman tu baik settle lah secepat mungkin. Kebiasaannya dah lebih dah habis diskaun ni baru ramai yang tanya. Okay, mana dia nak bayar secara online pun ada yang boleh, ada yang tak boleh. Macam kalau saman lama-lama tu memang tak boleh, dia dah blacklist. Okey, kalau saman baru nak bayar dekat online boleh. Okey, jadi kalau kata member ada saman ke, bagi tahu je lah. Ramai yang tak tahu sebenarnya yang 70% ni. Okey, bagi tahu dekat adik-beradik, saudara mara, settle sebelum 12 Jun 2021. Itu saja sekadar pengkongsian saya. Nanti saya akan kongsi lagi mengenai saman yang mana harga dia berapa saya akan beritahu kemudian. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.